A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Kita sambung ayat keempat. Setelah Allah memberitahu Quran itu diturunkan daripada Rabbil Alamin dan dia bukan iftarah, bukan yang direka. Orang kafir ni melampau sampai dia tuduh kata-kata Allah adalah rekaan manusia. Itu dah melampau. Bahkan Tuhan kata Quran itu adalah hak. Ia adalah kebenaran daripada Tuhan engkau. Kemudian Allah berkata apa fungsi Al-Quran, apa hikmah Al-Quran diturunkan. Litunzira, untuk memberi peringatan kepada siapa ni? Kepada manusia, khususnya yang dah lama tak dapat peringatan. Moga-moga dengan peringatan itu la'allahum yahtadun. Maknanya mustahil manusia dapat hidayat tanpa peringatan, mustahil. Sebab tu Tuhan kata Quran diturunkan untuk memberi peringatan. Agar dengan peringatan ini barulah dapat hidayat. Mustahil dia duduk kat rumah tak belajar Quran, tak belajar hadis, tengok drama aja, tiba-tiba dapat hidayat. Mustahil. Mustahil. Mustafa? Apa dia? Hazni Mustafa? Tak, dia tengok TV apa? Tengah malam dia balik pada bagasi. Tak, dia tengok TV apa? Rancangan apa? Ni baca Quran kan ada siaran TV. Itu hidayah lah. Tak, saya kata yang tengok drama. Kalau tengok Quran okey lah. Okey. Kemudian Allah bagi tahu kebesaran dia. Kenapa kena ikut Al-Quran? Kenapa kena ikut Al-Quran? Sebab dia daripada Tuhan kamu. Kenapa bila Quran daripada Tuhan kena ikut? Sebabnya Allah allazi yang khalaqa, telah mencipta as-samawati, langit-langit. Berapa lapis? 7. Wal ar, dan bumi. Bumi juga berapa lapis? 7. Semuanya 7. Dan bukan setakat langit dan bumi, wama bainahuma, dan apa yang kedua-duanya. Apa dia ni? Antara keduanya. Apa dia? Bintang, awan, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan. Kalau di bumi pula banyaklah haiwan, tumbuh-tumbuhan, para malaikat, jin, semua sekali termasuk. Jadi apa faedah Allah bagi tahu dia cipta langit? Kita tahu tak? Dah tahu kan? Kalau dah tahu kenapa bagi tahu lagi? Kenapa perlu diingatkan? Sebab manusia lupa. Betul tak manusia lupa? Manusia lupa ke manusia tak sedar? Manusia tak sedar. Ramai manusia lupa pada Allah dan ramai manusia engkar pada Allah. Apa punca dia? Dia tak kenal Allah. Sebab apa dia tak kenal Allah? Dia tak tadabbur Al-Quran. Yang kedua, dia tidak berfikir tentang ciptaan Allah. Tapi ramai manusia kenal manusia. Sebab apa pula? Yang cipta dia Tuhan, tapi yang dia kenal manusia. Kenapa dia lebih kenal manusia daripada Tuhan pencipta dia? Dia nampak.
Kadang-kadang kita tak nampak kan, kita dengar cerita. Contoh di mana orang buat terowong dalam laut. Tahu kan di mana? Dia buat terowong bukan dalam laut tu, bawah laut tu. Di mana? Dubai ke? Ada orang cerita pada saya, cara dia cerita tu rasa, oh hebat teknologi. Saya dengar pun, macam mana dia boleh, dalam air dah susah, ini bawah kan? Betul tak? Tengok, bila kita dengar orang buat, kita tak kenal pun orang tu, tak tahu pun siapa. Betul? Tak pernah tengok pun. Tapi ada perasaan hebat. Ada kan? Yang ni, mana lebih hebat? Bina terowong dalam bawah laut dengan bina bawah laut, bina langit 7 lapis. Mana lagi hebat? Tapi bila Allah cerita ni, kita ada tak rasa hebat macam tadi? Perasaan tu tak ada. Yang perasaan tu tak adalah Allah nak ingatkan. Kenapa kamu tak rasa kehebatan aku? Aku bukan bina bumbung rumah. Kalau aku bina bumbung rumah yang tak ada tiang pun kamu dah terkejut kan? Kalau saya kata rumah saya masuk-masuk tak ada tiang. Percaya tak? Kalau percaya nak pergi tengok kan? Ustaz, saya nak tengok. Dan bila tengok, berani masuk tak? Tak berani. Kenapa? Takut runtuh kan? Sebab apa saya? Tapi yang ni bukan bumbung rumah. Meliputi satu bumi dan tinggi dan tanpa tiang dan 7 lapis. Dan di 7 lapis tu macam-macam ada. Malaikat pula berbilion. Tapi tak ada siapa heran. Tidak, Allah selalu cerita, ingatkan. Kenapa kamu lambat solat ni? Kamu nak sembah siapa ni? Kalau nampak polis, rasa gerun. Polis ada apa? Bila polis cipta 7 langit? Dan polis pula keluarkan kertas dia. Lagi kelana ni. Sudah. Kita mula merayukan. Lepas tu keluar pen pula. Dah rasa takut. Tapi kenapa perasaan tu tidak ada bila kita berdepan dengan Allah? Padahal polis tu makhluk Tuhan. Dengan makhluk kita boleh rasa takut kan? Bila dapat surat urusan Seri Paduka Baginda, kita ada perasaan tak? Ataupun buat tak tahu? Saya kata Pak Sumit, letak kat situ je lah. Ke ambil terus? Ambil terus kan? Sebab walaupun kita tahu itu saman, tapi kita nak juga baca dan nak faham. Tapi yang ni tak ada perasaan. Maka Allah selalu sebut, banyak Allah sebut, siapa Tuhan yang kamu tak rasa heran ni? Siapa dia? Dia telah membina 7 lapis langit dan bumi dan semua di antara. Bila Tuhan sebut langit dan bumi, mungkin tak termasuk yang tengah-tengah tu. Tapi bila Tuhan sebut wama bainahuma, ada tak yang terkecuali? Tak ada. Termasuklah kita. Boleh? Dan dalam berapa masa? Dalam 6 hari. Dalam tafsir As-Sayuti, dia kata bermula hari Ahad sampai Jumaat. Berapa hari? 6 kan? Tapi soalnya, betul tak 6 hari ni? Allah cipta ni, Allah cipta langit. Allah cipta langit ni, masa tu, matahari ada tak? Bulan ada tak? Kita macam mana boleh tahu ini hari Ahad, ini hari Isnin? Dengan apa? Dengan ada matahari kan? Dengan ada bulan. Tapi masa tu bulan tak ada, matahari tak ada. Maka boleh tak kita kata 6 hari sama dengan hari ni? Dan 6 hari ni banyak tafsiran. 6 hari. Satu, pendapat pertama, 6 masa. Masa apa? Di sisi Allah. Kalau ikut kudrat Allah, kuasa Allah, 6 masa tu apa dah? Kun fayakun.
Boleh? Pendapat kedua, satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kali 6 berapa? 6000 tahun. 6000 tahun pula ikut masa siapa? Masa kita. Mana Allah, kalau kita yang mencipta langit 7 lapis, bumi 7 lapis, semua sekali ni, kita perlukan masa 6000 tahun. Boleh? Ha? Itulah menunjukkan kita ni terlalu lemah, taif. Kita tak boleh buat apa. Tengok MRT tu. Nak bina sekitar Kuala Lumpur je, Kuala Lumpur Kajan Sungai Buloh. Berapa tahun ambil masa? Ha? Berapa tahun? Lebih asal. Asal lebih. Kemudian kos pula bilion. Ada yang korek dalam tanah kan? Korek pula, tahu tak ada korek macam mana? Oh, ada alat teknologi canggih. Dia tak payah masuk, dia hantar alat tu je. Dia kontrol daripada luar. Kemudian lepas sudah korek tu, terus dia konkrit simen. Oh, canggih tak? Ada seorang studi saya kerja manager kat situ. Dia cerita. Dia kata, Ustaz nak pergi tengok pun boleh. Ha? Ada berapa 6-7 terowong ke? Dia tak payah korek daripada atas, korek daripada bawah je. Dan tak payah orang masuk. Pakai remote je. Kita dengar kagum kan, tapi kita lupa. Yang boleh cipta tu siapa? Manusia kan? Tapi manusia yang boleh cipta, dia cipta daripada otak dia. Otak dia siapa bagi? Kita tak lupa. Kalau manusia boleh buat macam tu, pencipta akal manusia yang boleh buat tu lagi hebat. Tapi kita tak fikir sampai ke situ lah. Kan? Okey, pendapat ketiga. Enam hari. Sekarang. Bila Tuhan sebut hari, dan Tuhan turun Al-Quran dalam bahasa Arab, dan Tuhan turun Al-Quran ketika zaman Nabi Muhammad, mana orang Arab faham bila sebut hari, hari sekarang lah. Walaupun masa tu tak ada matahari, tak ada bulan. Sebab Tuhan tak akan cakap benda yang manusia tak faham. Tuhan cakap benda yang manusia faham. Kalau Tuhan kata 7 hari yang sekarang lah. Okey, kalau 7 hari, 6 hari, soalan, kenapa Allah perlu masa 6 hari untuk siap semua tu? Kan Allah boleh cipta kun fayakun. Macam mana nak jawab? Ha? Tak, saya tak puas hati dengan jawapan tu. Untuk bagi impact kepada kita, Ustaz. Impact macam mana? Impact macam kita pun dengar, macam apa, kalau kata saya kun fayakun tu, kita tak dapat nak gambarkan. Ajar kita supaya jadi penyabar kot. Apa dia? Penyabar, maksudnya ada planning stage, ada. Itu pendapat ulama lah. Dia kata salah satu Allah nak mengajar kita, bila nak buat sesuatu, apatah lagi benda tu besar, kena ada perancangan, kena ada masa, kena ada tempoh dia. Tak boleh buat sembrono macam tu je. Tak akan menjadi. Tama-tama benda yang besar. Satu. Yang kedua, Allah juga nak tunjuk kebesaran dia kepada malaikat. Kalau Allah kata kun fayakun, malaikat tak sempat nak tengok kehebatan Allah. Faham tak? Jadi bila ada masa, malaikat pun sempat tengok kehebatan Allah, malaikat lagi rasa kebesaran Allah. Boleh? Saya kalau saya goreng cok-kodok kan, zak kat depan, orang tak nampaklah kehebatan saya, macam mana goreng. Orang nak tengok kan macam mana ustaz buat ni, sedap ni. Tiba-tiba kun fayakun, orang tak sempat nak belajar lah. Boleh? Jadi pendapat yang mana lebih tepat?
Semua ada sebut semua disebut dalam tafsir, tapi dalil tak adalah. Saya lebih condong yang ni. Wallahu alam. Okey, dalam masa 6 hari. Dan Allah sebut dengan detail lah. Allah sebut Allah cipta langit. Allah cipta langit dulu ke bumi dulu? Tak, mana dulu? Ha? Dia sebut langit dulu. Oh, sini Allah sebut langit dulu. Jadi? Kalau saya tunjuk ayat yang sebut bumi dulu? Ada tak ayat yang Allah sebut bumi dulu? Banyak kita jumpa ayat Allah sebut langit dulu. Ada tak ayat yang Allah sebut bumi dulu? Okey. Saya nak buktikan memang tak ada. Tapi bukan halal. Ha? Ada sebut bumi dulu ke? Apa dia? Bumi dulu. Ha? Ada? Ayat apa? Huwallazi ja'ala lakumul arda jami'an summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna. Surah Al-Baqarah ayat 29. Betul? Ha? Ha? Mencipta bumi dan langit. Perkataan langit tu Allah mencipta langit. Cuba. Okey. Cuba tengok terjemah dia. Huwa, cuba tengok. Huwa. Dia allazi ja'ala telah menjadikan, sama dengan menciptakan untuk kamu al-arda, bumi, jami'an, semua sekali, yang ada di bumi pun sekali. Semma. Apa mana semma? Tahu. Kalau fa bermakna dia? Apa beza fa dengan semma? Ha? Ada jarak. Kalau waw? Apa makna dan? Mungkin sama-sama, mungkin yang sebut kemudian dulu. Tapi bila sebut semma apa dia? Ada jarak. Okey, silap. Allah dia yang telah mencipta untuk kamu bumi. Kemudian istawa, dia menuju ke langit. Fasawwahunna, lalu fa. Lalu dia menyempurnakan hunna balik pada apa? Langit. 7 lapis. Jadi ayat ni cukup jelas Allah cipta bumi dulu, baru pergi ke langit. Sebab itulah ini juga Allah nak mengajar kita, nak buat apa-apa kena buat asah dulu. Jangan buat bumbung dulu. Masalah. Boleh buat bumbung dulu. Kena ada asas, tapak dia dulu. Tapi banyak ayat Allah sebut, kalau ikut ni, tengok wow. Sebab itulah kalau kita belajar bahasa Arab, semma lain, fa lain, wa lain. Wow makna apa? Maksudnya dalam bahasa Arab, wow ni semata-mata nak beritahu Allah cipta dua-dua. Bukan nak bagi tahu yang sebut dulu cipta dulu. Tak. Kadang-kadang yang cipta dulu, yang sebut kemudian. Itu makna wow. Tak ikut turutan. Tak. So, Ustaz, boleh ke macam ni? Allah menjadikan langit, menjadikan bumi. Kemudian dia menuju ke langit. Maksud langit dah ada. Tapi dia sempurnakan serta-merta apa yang tak cukup lagi. Tak, mana tahu langit dah ada? Dia tak lampau-lampau dengan Tak. As-sama apa mana pula as-sama?
Tempat tinggi. Tempat tinggi. Bukan langit. Langit itu, kenapa dinamakan langit? Sebab dia tempat tinggi. Sebab itulah, bila Jariyah, Nabi tanya dia, Aina Allah? Dia kata apa? Fis sama'. Saya nak tanya, Allah fis sama' ke atas langit? Yang mana betul? Ha? Di atas ke di langit? Ha. Ini 7 lapis langit. Allah duduk kat mana? Ini arash. Jadi kalau ikut jawapan tu, kalau kita faham fis sama' duduk kat sini, salah. Dia kata fis sama' di tempat yang tinggi, bukan di langit. Boleh? Jadi di sini apa maksud dia? Tak sekalilah. Allah cipta dan lengkapkan sekali. Sebab tak ada sebut ayat pun sebelum Allah pergi ke langit, langit telah diciptakan. Tak ada. Ayat ni tak menunjukkan Allah cipta langit dulu. Tak ada. Sebab wow. Kecuali di sini apa dah? Fa ataupun summa. Barulah menunjukkan langit dulu. Soalan, kalau Allah cipta langit dulu, pasal apa banyak ayat Allah sebut langit dulu? Dah antara langit dengan bumi, yang mana sangat menunjukkan kehebatan Allah? Langit. Walaupun Allah cipta bumi dulu, sebab ikut kaedah dia kena bina asas dulu. Boleh? Jadi kalau beza summa dengan fa pula, macam mana pula? Okey. Summa ni ada jarak. Selepas Allah cipta bumi, ada jarak dia. Barulah Allah cipta langit. Bila Allah mula cipta langit, jarak nak lengkapkan tak lama. Fa je. Sekejap. Boleh? Maksud dia ada jarak. Tapi jarak dia sekejap. Ya. Saya bahasa Arab. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Ja'a Muhammadun summa. Tengok. Atasnya apa maksud dia? Telah datang Muhammad dan Zaid. Siapa datang dulu? Tak tahu. Habis apa tujuan waw? Saya nak begitu dua-dua datang. Bukan nak begitu siapa datang dulu. Yang bawah Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Saya nak beritahu Muhammad datang dulu dan jaraknya sekejap je. Tapi kalau lepas Muhammad datang setengah jam, 1 jam, baru Zaid datang. Saya pun kata Ja'a Muhammadun summa Zaidun. Bukan diikuti, dilamai oleh Zaid. Macam diikuti oleh Zaidan. Yang bawah tu kemudian Ya. kemudian datanglah Zaidan. Sebab tu kita terjemah summa, kemudian fa tu terjemah yang tepat bedah. Lalu datang Zaid, lalu datang Muhammad. Okey? Summa. Kemudian Allah ada sebut dalam ayat lain, Allah cipta bumi ini dengan segalanya 4 hari dan Allah cipta langit 2 hari. Jadi semua sekali 6 hari. Sebab tu orang Yahudi mendakwa, kenapa Allah cipta 6 hari sedangkan dalam seminggu ada 7 hari? Sebab Allah kepenatan. Maka Allah pun berehat hari Sabtu. Maka sebab tu kami pun rehat hari Sabtu sama dengan Tuhan. Kan orang Yahudi minta berehat hari Sabtu. Sebab apa? Sebab dia kata Tuhan pun berehat hari Sabtu. Dah penat letih cipta langit, nak rehat jugalah. Maha suci Allah daripada penat dan letih. Okey, kemudian istawa. Ni jadi ini ayat muhkamat ke mutasyabihat? Tak, bukan mutasyabihat. Saya nak bagi tahu ayat mutasyabihat macam ni.
Dirikan salat. Ini ayat mutasyabihat ke muhkamat? Pasal apa mutasyabihat? Ini mutasyabihat. Tuhan suruh solat. Kita faham solat, tapi solat macam mana? Bila waktunya? Dia kesamaran, tak jelas. Kena baca hadis, barulah hilang kesamaran. Boleh? Satu lagi. Inna nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna. Apa dah? Wa inna lahu lahafizun. Cuba terjemah. Sesungguhnya kami, nahnu kami kan, nazzalna, kami telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya tengok orang Yahudi, dia kata ini ayat mutasyabihat sebab Tuhan guna kami. Sebab tu dia kata Tuhan tu tiga. Apa dalil ni? Nahnu. Ini ayat mutasyabihat. Tapi dia lupa pada ayat lain. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Dia ayat mutasyabihat ni dia tak difahami oleh sebahagian orang, kemudian fayattabi'u. Siapa yang ada zaighun, kesesatan, dia pun ikut kesesatan. Ini ada mutasyabihat kan? Ramai. Bila sebut ramai, kan Tuhan tu satu. Maka orang yang rasikhun fil ilmi, orang yang iman dia mantap, dia kata maksud nahnu ialah membesarkan diri, bukan menunjukkan ramai. Sebab dia faham bahasa Arab. Tapi orang yang ada zaihun dalam hati, dia kata apa? Tengok, Tuhan kan ramai. Faham tak? Satu lagi saya bagi contoh ayat mutasyabihat. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah man yasha. Satu lagi ayat, innaka latahdi. Saya tengok ayat ni. Ya. Innaka latahdi. In wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Okey, cuba terjemah. Sesungguhnya engkau la tahdi, tidak boleh memberi hidayah. Man ahbabta, siapa yang engkau suka, walaupun pakcik engkau tak boleh bagi hidayah. Walakin Allah, tetapi Allah yahdi man yasha. Okey, jelaskan. Tuhan kata engkau tak boleh bagi hidayah. Ayat ni, wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau pasti memberi hidayah ila siratin mustaqim. Bercanggah tak? Yang atas la tahdi, yang bawah tahdi. Bercanggah tak? Ini antara ayat mutasyabihat. Nampak macam bercanggah. Sekali Allah kata Muhammad tak boleh bagi hidayah, sekali Tuhan kata engkau boleh bagi hidayah. Ini ayat mutasyabihat. Apa maksud dia? Macam mana kita nak jawab? Bila Nabi boleh bagi hidayah dan bila tak boleh?
Hidayah ada dua kan tak? Ah. Satu hidayah ilmu yang petunjuk. Ha? Maknanya Nabi sampaikan Al-Quran semua. Itu hidayah Ilmu. yang satu lagi hidayah apa? Taufik. Betul. Macam jawapan bocor je. Ini hidayat taufik. Yang ni hidayat ilmu. Yang Nabi duk mengajar sahabat kan. Hidayat ilmu lah. Kemudian bila Abu Bakar beriman, dia dapat apa? Yang Nabi tak boleh bagi hidayat yang mana? Yang ni. Yang Nabi boleh bagi hidayat? Macam saya boleh tak bagi hidayat? Boleh? Boleh. Lama saya buat. Tapi saya boleh tak pastikan semua pelajar lepas saya ajar terus beramal. Solat pun khusyuk je. Ada? Tak boleh. Tak boleh. Tak, bukan Islam saja. Semua orang kafir pun dapat. Hidayah ilmu semua orang kafir pun dapat. Firaun dapat tak? Dapat. Kaum Samud, Tuhan kata apa? Fa amma Samud fahadainahum fastahabbu al-ama. Adapun kaum Samud fahadainahum, lalu kami memberi hidayat pada mereka. Hidayat apa ni? Ilmu. Kaum Samud kan kafir. Kami dah bagi hidayat ilmu. Tetapi fastahabbul ama. Mereka lebih cintakan ama, kesesatan. Mereka yang memilih sesat. Boleh? Ayat apa tu? Sekarang boleh beza tak ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat? Jadi setengah orang dia kata ayat mutasyabihat ialah ayat yang sifat Allah. Tak betul. Ayat sifat Allah cukup jelas bagi orang yang jelas. Yang setengah orang kata Allah tak bertempat. Kenapa? Dia bertempat. Dia menafikan yang kata Allah diarahkan. Saya dengar ada satu Okey, surah ni surah Fussilat ayat 17 Surah Fussilat ayat 17. Yang ini. Alal huda. Dia utamakan sesat di atas huda. Fussilat ayat 17. Macam mana? tak salah dua pihak yang kata, yang satu pihak kata Allah berada di atas, yang satu pihak lagi kata Allah tak bertempat. Dua-dua pun tak salah, dia kata sebab apa nama tu, dua-dua pun nak menunjukkan Nak bersihkan Allah. daripada sifat sifat jisim ni kan. Saya dengar tu saya tak berapa setuju. Macam dia kata dua-dua pun okey. Kenapa okey? Ya, pada saya tak okey lah kan Ustaz. Tak okey lah. Dah clear dah ni kan. Tapi Ustaz ni Ustaz sunnah kan. Pelik lah. Dia kata Allah tak bertempat pun okey. Dia dah ulang dalam video tu ada dua golongan lah. Satu golongan yang ni, satu golongan ni dia kata Allah tak bertempat. Tapi dia kata dua-dua ni pun tak sadar. Sebab dua-dua ni nak menunjukkan Allah punya tidak menyerupai makhluk ni. Tak, sekarang dua-dua pun nak menafikan Allah tu menyerupai makhluk.
Tapi yang antara dua, yang mana lebih menepati dalil daripada Quran? Jangan kira tujuan saja betul. Dua-dua nak membersihkan Allah daripada menyerupai makhluk. Itu pun tujuannya betul. Tapi yang lebih menepati dalil daripada Quran yang mana? Yang inilah. Lagi pula, kalau dia kata Allah tak bertempat, soalan jariah, hamba tu dia tanya aina. Aina tu soalan apa? Menunjukkan apa? Kalau kita belajar bahasa Arab lah. Awak duduk kat mana? Saya tak bertempat. Kalau tak bertempat, awak tanya soalan aina. Faham tak? Kemudian, tengok. Istawa. Dia, saya nak beritahu dari segi bahasa Arab. Istawa makna dia ala, berada tempat yang tinggi. Ini dalam kamus, buka kamus. Wastaqarra. Siapa ada kamus? Kak ada kamus kan? Tak apa, tengok kat rumah. Saya bagi masa 7 hari. Istawa dari segi bahasa, ala wastaqarra. Okey. Dan saya nak bagi dari segi bahasa, biar kita tahulah. Kalau nak berbahas pun, bolehlah. Istawa ada 4 maksud. Satu, istawa ala. Maka makna dia ala wastaqarra. Yang kedua, istawa ila. Maka makna dia qasada. Dia orang tukar istaulah tu apa kan? Yang dia orang nak try tu menafikan kan? Menyebabkan. Lepas tu dia tukar istaulah tu apa tu maksud? Istaulah mana? Menguasai. Menguasai wa malaka dan memiliki. Mana Allah menguasai arash. Allah memiliki tapi bukan duduk kat situ. Itu dia punya. Tapi dia tukar ayat lah. Tukar perkataan. Yang ketiga, istawa Ini semua yang dalam kamus. dalam kamus. Kalau nak pastikan lagi, tanya Kak tu. Ustaz yang bagi tu. Ya? Kamus Al-Wasit. Mu'jam Al-Wasit. Tapi saya rasa Arab. Yang Kak punya apa dia? Marbawi. Tak ingat? Munawirah pun okey. Yang tebal tu. Jadi beliau support je Ustaz. Dah beli tak buka?
Nanti Episod selayar. akhirat besok Tuhan tanya tu. Selayar. Tak pakai dah. Baik bawa letak kat sini je. Ada waktu kita boleh buka. Coba istawa wow. Makna dia tasawa. Sama. Kemudian yang keempat, istawa saja. Tasawa makna sama. Apa dia? Yang mana? Ala istawa ala tu dia semua dia kena buang sekali kan. Nak juga istaula kan. So dia tak mau tahu bahasa Arab tu. Yalah, dia tukar makna istawa, makna istaula. Allah tahu tak makna istaula? Dia asal Al-Quran istawa. Tapi dia tukar perkataan ni jadi makna kalau istawa makna bersemayam. Okey? Ala ataupun berada tempat yang tinggi wastaqara dan tetap. Tapi kalau istaula makna dia menguasai, memiliki. Okey? Perkataan istaula tu dalam Quran ada lah. Rasa tak ada, tapi dalam kamus adalah. Okey, istaula, Allah tahu tak perkataan istaula makna dia menguasai? Kalau Allah nak maksud istaula, boleh tak Allah nak guna perkataan istaula? Boleh. Tapi kenapa Allah guna perkataan istawa? Maknanya Allah nak makna. Dan kalau Allah nak makna istaula, Allah hanya perlu tambah lam je. Jadi istaula. Betul? Jadi istaula. Jadi daripada istawa ke istaula itu yang maksudnya takwil tu. Dia takwil ni menukar makna. Menukar makna dan menukar perkataan terus. Dia kata Syekh Saleh Utsaimin, istawa kalau selepas dia ala, carilah dalam kamus, ini je makna dia. Ala wastaqarra. Dia tak mungkin jadi makna istaula, tak mungkin. Ada satu syair Arab, istawa makna dia istaula. Nanti saya sebutlah akan datang. Satu syair Arab, istawa makna dia istaula. Tapi kata Syekh Saleh Utsaimin, syair Arab tu tak diketahui siapa yang berkata. Jadi kaedah dia, bila benda tu majhul, tak tahu siapa yang berkata, mungkin betul mungkin salah, maka tak sepatut kita guna syair yang tak tahu siapa cakap untuk mengukuhkan makna Al-Quran. Faham? Quran takkanlah serendah itu. Kamu nak buktikan makna istawa, istaula, ambil syair yang tak siapa dia cakap. Betul? Maka sebab tu dia kata, carilah komus, kalau istawa ala, mesti makna dia ala wastaqarra. Okey, istawa ila ni kita jumpa ayat tadi kan? Allazi khalaqa lakum al-arda jami'a. Semua istawa ila ke ala? Ingat ayat tadi? Ila tadi kan? Semastawa ila samai fasawwahunna. Ayat tadi surah Baqarah ayat 29 kan? Bila Allah menciptakan langit, bumi semua sekali, semua kemudian istawa ila. Jangan terjemah berada di tempat yang tinggi. Sebab selepas dia apa dah? Ila. Kemudian Allah menuju ke tempat tinggi. Lalu Allah membina dan melengkapkan langit. Boleh?
Okey. Jadi kalau istawa ni makna yang keempat daripada kamula. Kamula apa makna? Lengkap. Contoh sikit lagi ya. Boleh buka surah. Walamma balagha asyaddahu wastawa. Surah apa tu? Walamma balagha asyaddahu wastawa. Cuba buka. Saya tak tahu surah apa. Pelajar kata surah Baqarah, tercarilah ada ke tak. Seronok. Saya fikir seronok kalau jadi macam Zakir Naik. Sebut je surah, sebut ayat. Tak agama lain pun kan. Walamma balagha asyuddahu wastawa. Bukan Baqarah. Okey, surah Al-Qasas ayat 14. Surah Al-Qasas ayat 14. Dia terjemah apa? Ada tak wastawa? Dan selepas wastawa ada tak huruf apa-apa? Itu yang keempat. Tak ada apa-apa. Maka makna dia apa? Kamula. Yang sempurna. Dia terjemah apa? Sempurna. Telah sempurna. Bukan makna berada tempat tinggi ataupun menuju. Okey, saya nak bagi yang keempat ni contoh. Yang keempat ni tak ada contoh dalam Quran. Sorry, yang ketiga ni. Yang ni Istawa wa. Istawa al-ma'u wal khashabatu. Okey. Al-ma'u air, khashabah kayu. Dia guna apa istawa? Apa makna dia istawa ni? Ada waw ada waw. Air dengan kayu sama paras. Bukan bersemayam, bukan menuju. Boleh? Jadi nak tahu makna istawa, tengok apa dulu? Apa yang selepas dia? Kalau selepas dia ala, makna dia tinggi dan tetap. Kalau selepas dia ila, makna dia, kalau selepas dia waw, sama. Kalau tak ada apa-apa, lengkap. Sawak. Daripada perkataan sawak lah tu.
Okey. Kita pun nak tutup dah ni. Dah 11 lebih kan? Ya. Okey, ada soalan? Kita berhenti setakat ni. Satu ayat pun tak habis, tak apalah. Satu ayat tak habis tapi dapat banyak ayat ni. Surah Baqarah ayat 29. Yang masalah bila kita cakap sini kita untuk kita mujassimin. Kita cerita apa yang Tuhan cakap. Kita pula kena tuduh. Pelik sungguh. Kata Quran ni tak boleh tengok zahir ayat. Ustaz-ustaz saja yang mendalami Al-Quran. Orang awam tak boleh faham. Itu pun salah faham. Bukan kita yang tafsir. Kita cerita apa yang ulama salaf, para sahabat, semua. Tak ada seorang pun sahabat-sahabat Nabi menukarkan makna istawa kepada istaulah. Okey, tak ada apa, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.